InsyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita nak kenal hamzah qata' dan hamzah wasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Nik Azizan. Jangan lupa subscribe atau follow, like dan komen yang membina. Dapat tak dapat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Ustaz Nik Azizan, Tarannum, Bimbingan Mengaji Al-Quran. Okey, jom kita teruskan dengan subjek kita kali ini, iaitu tentang bagaimana kita nak kenal hamzah wasal dan juga hamzah qata'. Okey, kalau kita tengok hamzah qata' ni, dia yang ada tanda macam huruf ain tu kepala dia tu. Cuba tengok huruf hamzah tu yang macam kepala ain tu di awal kalimah. Hamzah qata', hamzah yang tetap wujud dan berfungsi pada tulisan dan bacaan, sama ada ketika kita wasal ataupun wakaf. Maknanya wasal ni kita meneruskan bacaan, ataupun kita wakaf kita berhentikan bacaan. Dan ataupun kita ibtidak, kita memulakan bacaan. Maknanya tak kira di mana saja, depan ke, belakang ke, tengah ke, so hamzah ini dibaca. Cuba tengok contoh. Iyyaka na'budu. Iyyaka. Kemudian bada'akum. Dua-dua itu disebut, dibaca. Okey, kita tengok contoh. Ini adalah antara contoh-contoh tulisan yang untuk hamzah qata'. Kita tengok huruf hamzah qata' ni dia ada macam huruf ain tapi dia berbaris atas. A, I, U. Dan ada juga yang ada tongkat. Seperti itu, ada tongkat. A, I, U juga, tapi dia ada tongkat. Dan ada juga di bukan resam Osmani, selalunya Quran daripada Indonesia, dia akan yang ketiga bawah tu. Yang bawah tu A, I, U, yang ketiga. Kalau tengok sini, ini selalunya resam bukan resam Osmani, itu resam daripada Indonesia. Kita kalau kata yang ni resam Osmani, dia akan ada macam ni ataupun macam ini. Kalau di depan macam ni, di tengah-tengah macam ni. Dan ada juga yang hamzah duduk di atas kepala waw dan juga di ya. Ini semua adalah contoh tulisan untuk hamzah qata'. Okey. Baiklah, kita tengok sedikit lagi contoh yang mana selepas kita dah tahu dah bagaimana penulisan dia. A, I, U yang dalam ni hamzah qata' ni dibaca walau di mana saja dia berada, depan ke, tengah ke, belakang. So kita tengok contoh yang lain, iaitu contoh yang mana kita tengok yang pertama sekali yang tidak ada tiang apa-apa. Kita tengok was-samaa'a binaa'a. Nampak tak contoh yang pertama tadi tu? Maknanya yang ni A, I, U contohnya adalah pada was-samaa'a binaa'a. Seterusnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua penulisan pada yang ni. Yang kedua yang ada tongkat ni, yang ada tongkat.
Dia ada tongkat ni. A, I, U. Yang mana contoh dia? Kita tengok. Bacaannya. Tengok. Dibaca dengan fa'akhraja bih. Okey, dapat? Contoh seterusnya pada yang ni. A, I, U. Kan? Kalau kata yang resam Osman itu, dia ada hamzah situ tu. Okey, kita tengok contoh dia adalah seperti innal ladzina. Yang ni. Ini pun dipanggil hamzah qata'. Seterusnya kita tengok contoh untuk yang ni, yang dua-dua ni. A dengan I yang ni. A, I ni contoh dia pada ayat yu'minuna dan bawah sekali. Yang ni contoh dia yu'minuna yastahzi'u. Dia hidup maknanya yastahzi'u bihim. Itu semua adalah hamzah qata'. Okey, dapat tak dapat? Kalau dapat, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Lokomek susu kambing Raizans. Perisa asli susu kambing Sunnah. Susu kambing campuran kurma delima, multimineral, omega 3 dan laktosa. Untuk peminat tegar susu kambing yang berkhasiat, elakkan gastrik, gout, slip disc, menguatkan tulang anda dan lain-lain. Dapatkan dengan Ustaz Nik Azizan. Okey, kita sambung sikit lagi mengenai hamzah qata'. Okey, kita tengok balik. Hamzah qata', hamzah yang tetap wujud dan berfungsi pada tulisan dan dibaca sama ada ketika wasal, iaitu meneruskan bacaan, masa kita teruskan bacaan, dan juga dibaca ketika wakaf, sama ada ketika wasal meneruskan bacaan, dan wakaf, dan juga wakaf memberhentikan bacaan, ataupun semasa kita ibtidak memulakan bacaan. Contoh tadi dah banyak kita bagi tadi, dan dalam buku teks KKQ ni dia hadirkan dengan iyyaka na'budu dengan bada'akum. Yang saya bagi sebelum tadi tu memang banyaklah. Itu antara contoh-contohnya. Okey, seterusnya 7 kalimah berikut wajib dibaca dengan baris di atas pada hamzah pertama. Iaitu hamzah yang pertama tu adalah hamzah istifham. Istifham ni maksudnya ada pertanyaan, untuk memahamkan lagi. Setelah dihazafkan, dibuang hamzah yang kedua tadi. Asalnya, cuba kita tengok asalnya adalah ni dia. A'attala asalnya. Tapi digabungkan menjadi satu, jadi attala. Sama juga dengan yang ni. Asal dia apa? Aftara. Jadi baca aftara. Okey, seterusnya perkataan yang ni astafa. So kita baca dengan astafa. Ini semua ni adalah hamzah istifham. Asalnya attakhazna. Jadi kita baca attakhaznahum. Ada lagi contoh lagi, kita tengok. Contoh astakbart. Jadi gabung jadi astakbart. Kemudian ada lagi perkataan astaghfarta. Kita baca dengan patutnya astaghfarta. Jadi astaghfart. Okey, dan yang terakhir sekali tengok perkataan attakhaztum. Jadi kita baca dengan attakhaztum. Okey, itu adalah untuk hamzah qata'. Jadi kejap lagi kita akan masuk tajuk kepada hamzah wasal. Baiklah, kita tengok pula kepada hamzah wasal. Hamzah wasal ni hamzah yang ditinggalkan bacaan ketika wasal
dan dibaca ketika ibtida. Saya ulang sekali lagi, hamzah yang ditinggalkan bacaan, kita tak baca pun dia, ketika kita wasal, dan dibaca ketika kita ibtida, kita memulakan bacaan. Ianya terdapat di awal kalimah sahaja, sama ada kalimah isim, iaitu kata nama, ataupun fi'al, kata perbuatan. Kita tengok yang pertama sekali, kalimah isim. Jika kalimah isim bermula dengan alif lam ma'rifah, wajib dimulakan dengan baris di atas. Seperti contoh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tak baca dengan ilhamdulillah. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Milhamdulillah. Bila kita sambung Milhamdulillah, so kita tak baca alif tersebut. Selalunya kita nak kenal hamzah wasal ni, dia ada macam huruf sad kecil di atas alif tadi tu. Dia ada huruf sad kecil, lebih kurang huruf macam sad kecil. Mudah nak kenal. Itu untuk resam Osmani. Tapi kalau kata yang Quran Indonesia tu, dia tak ada yang sad kecil tu. Dia ada hanya alif saja. Okey, maknanya bila alif lam ma'rifah, alif lam ma'rifah wajib kita mulakan dengan baris di atas. Okey, kita tengok lagi. Jika kalimah isim tidak bermula dengan alif lam ma'rifah, dia isim. Nama juga wajib dimulakan dengan baris di bawah. Tak ada, dia isim, nama, tapi bukan alif lam ma'rifah. Bukan bermula dengan alif lam ma'rifah. So baca dia contoh tadi, bila kita tengok ibtigha, wajib dimulakan dengan baris di bawah. Jadi kita kena tahulah pula, ini isim ke ataupun fi'il, kata nama ke kata perbuatan. Itu kena kemahiran dari segi, kalau kata orang mahir dalam bahasa Arab, cukup mudahlah. Seterusnya kita pergi lagi. Info seterusnya, nama-nama yang 7 yang dimulakan dengan baris di bawah pada hamzah wasal. Contohnya ibna, ibnata, imru'un, imra'ata, imra'atun, isnain, isnatain, ismu. Maka yang ni yang 7 ni kena baca dengan baris bawah. Nak senang kena hafal lah. Kena hafal ibna, ibnata, kena hafal. Kalau tak hafal pun maknanya awak dah tahu dah. Dia punya ni, oh ini hamzah wasal ni. Kemudian bila kita tengok ibnu, nama, kan? Imra'atun, perempuan. Nama, bukannya kata kerja. So, oh ini kena baca dengan baris bawah. Okey, seterusnya kalimah fi'il. Yang kalimah fi'il ni yang kadang-kadang orang tu pening kepala sedikit. Kalimah fi'il. Kita tengok kalimah fi'il. Jika huruf ketiga pada kalimah fi'il berbaris di bawah ataupun di atas. Huruf yang ketiga, cuba tengok dari huruf yang ketiga. Maknanya kalau kata dia ni berbaris atas dan juga berbaris di bawah, hendaklah kita baca dengan baris bawah. Atas ke bawah ke, baca dengan baris bawah. Contohnya ihdinas sirat. Cuba tengok. Okay. Ihdinas sirat tu huruf yang ketiga apa? Adalah huruf dal. Dal tu baris mana? Baris bawah. So baca dia ihdinas, baris bawah. Okey, seterusnya, jika huruf ketiga pada kalimah fi'il berbaris di hadapan, dhammah, maka hendaklah dibariskan ataupun dibaca dengan baris hadapan. Cuba kita tengok kataan alif, da, ain. Ain tu berbaris mana? Ain tu berbaris hadapan. So baca dengan ud'u. Okey, dapat? Ingat, baris atas, baris bawah, baca bawah. Kalau baris tu depan, baca hadapan. Ini untuk apa? Hamzah wasal. Untuk kalimah fi'l. Seterusnya,
6 kalimah berikut tidak dibaris dengan baris di hadapan pada hamzah wasalnya, tetapi dibaca dengan baris bawah. Cuba kita tengok. Kalau kita kira kaedah tadi kan, alif, mim dan shin. Shin tu baris depan. So awak pun baca umshu. Tak betul lah. Sebab perkataan asal dia, cuba tengok, alif, mim, shin. Shin tadi tu perkataan imshiyu. Imshiyu. Atau perkataan dia. Jadi huruf shin tu sebenarnya berbaris di bawah. Kalau kita tengok kaedahnya, kalau baris bawah baca mana? Baca bawah. So dalam surah As-Sad ini kita baca dengan imshu. Sama juga dengan perkataan tadi yang kedua bawah tu. Kalau kita tengok yang ketiga tu bagi depan, so awak pun akan baca umdu. Sebenarnya perkataan imdiyu. So dha tadi tu berbaris, asalnya berbaris di bawah. So baca dengan imdu. Begitu juga dengan ibnu, asalnya ibniyu. Ibniyu, mana ni tu bagi bawah. So baca dengan ibnu. Begitu juga seterusnya igdu. Asal dia igdiyu. Asal dia. Tengok pula kepada perkataan yang ni. Sepatutnya kalau kita tengok sini, perkataan i'tiyu. So perkataan ta tadi tu berbaris di bawah. So sepatutnya kita kena baca i'tuni. Tapi dia ada hukum lain pula di sini, yang mana kita kena baca dengan ibdal. Apabila berjumpa dengan hamzah tadi tu, kita kena baca dengan ada mat. Itu baca macam mana? Ituni. Itu lain cerita. Kan, sebab apa? Sebab dia berjumpa dengan sama-sama hamzah tadi tu. So dia dah jadi macam ibda, macam kita kata amanu. Sepatutnya amanu kan? Amanu jadi amanu. Jadi yang ni bunyi ituni, so baca dengan ituni. Kemudian seterusnya yang akhir sekali, iaitu pada perkataan iqdu. Asal dia iqdiyu. Bila baris bawah, kena baca dengan bawah. So kita baca dengan iqdu. Okey, seterusnya kita tengok, jika berlaku dua hamzah dua kalimah di awal jika berlaku dua hamzah di awal kalimah, hendaklah digantikan hamzah kedua dengan huruf mat. Macam contohnya perkataan asalnya Adam. Kan? Di awal Adam. So kita baca dengan Adama. Resam Osmani dia akan tulis Adama macam tu. Sebenarnya perkataan dia Adama. Sama juga dengan bawah tu, perkataan tadi tumina. Dia akan baca tumina. Jadi tumina. Perkataan tumina. Sama juga dengan perkataan bawah tadi, yang ketiga tu. Jadi kita baca dengan, sepatutnya dibunyi situ izanli. Sepatutnya kita baca izanli. Jadi dibaca situ tu, kita jadikan dia sebagai jadi mat. Kita ibdalkan dia. So yang ni perlu kepada pemahaman yang lebih. Kalau kata kita talaki musyafahah dengan guru, kita sebut lagi jelas. Sekarang ni awak dengar saya je, saya tak dengar pun awak sebut macam mana. So Al-Quran ni sepatutnya kita baca dan kita perlu kepada berguru. Bila berguru, kita sebut dengan mulut kita, talaki kita sebut dengan mulut kita, dan guru akan memperbetulkan bacaan dengan mulut guru tu pula. Dan kita pun mengikut apa yang guru tadi sebut. So maka lahirlah talaki musyafahah. So nampaknya kita dah selesai mengenali bagaimana hamzah qata' dan juga hamzah wasal. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.